Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya diminta untuk memberikan sedikit ulasan berkaitan tentang video Ustaz Kazim Ilyas yang telah viral pada saya mungkin beberapa tahun yang lepas. Jom kita dengar sama-sama apa yang beliau sebutkan. Yang keenam, surah Yasin ayat 82. 82. Yang ni semua tuan-tuan hafal. Innama amruhu iza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Masa bila nak baca doa? Ayat 82 surah Yasin ni tuan-tuan bukan untuk anak degil je, untuk semua hajat tuan-tuan. Oh, ada dakwaan macam tu. Saya ni bila baca ayat ni tuan-tuan, saya yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Ayat yang paling saya duk baca ayat ni. Ayat ni lah tuan-tuan. Kerani saya ni dah 3 bulan mengandung. 3 bulan. Bila mengandung, bau apa pun tak boleh. Bau minyak wangi tak boleh, bau ikan tak boleh, apa pun tak boleh. Saya pergi pejabat, dia duk pukul. Tutup hidung. Pekuk dengan kentolak. Asal masuk dalam pejabat saya, dia pekuk kentolak. Muntah nasi tak makan, apa tak makan. Saya kata apa yang teruk sangat, walai pun mengandung tak teruknya. Oh, macam mana Ustaz? Anak sulung. Anak sulung. Tak boleh makan nasi, muntah saja, masuk hospital, masuk ayat. Saya kata saya pergi Mekah, hang tak minta saya doa. Saya balik pada umrah pun hang tak minta saya doa. Makbul. Saya duduk di Mekah pun hang tak telefon minta saya doa. Mana nak tahu dia tu. Satu hari saya panggil orang kantin main bubur nasi dalam bilik saya. Saya panggil 3 orang kerani main makan dengan saya. Dia masuk-masuk tengok-tengok lauk, tengok-tengok nasi, terus nak muntah. Saya kata hang duduk situ. Duduk di pintu tu. Saya baca dekat dia, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Saya kata cuba buka kain tuala. Ya satah. Dah tak ada bau zat makan nasi. Saya baca innama amruhu idza arada syai'an sampai habis. Saya buat lagu tu, saya hambur dekat dia, cuba rasa makan nasi. Nak muntah tak? Dia pun makan. Dah Ustaz. Dah Ustaz. 3 pinggan dia balut tuan-tuan. Dalam duk 3 pinggan dia balut. Cara nak baca lagu mana? Tengok saya baca. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Berhenti pada kun. Loh. Bila berhenti pada kun, doa. Kenapa tak habis kan? Doa apa hajat tuan-tuan? Habis hajat, fayakun. Innama amru idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Doa, habis, fayakun. Apa nak Doa lah buka? masa kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ya Allah, anakku degil ya Allah, anak aku Muhammad Haziq ni degil ya Allah, tolonglah lembutkanlah hatinya ya Allah. Fayakun. Kun ya Allah, suami aku ya Allah Muhammad Osman ya Allah, oh degil ya Allah, sombonglah ya Allah, bagilah dia lembut ya Allah. Fayakun. Tiap hari buat, cukup 40 hari confirm lembut Cik Osman. 40 hari. Duk rumah oi, hangat sungguh lah. Awak hangat-hangat puas oi. Hilang kasak dia. Dakwaan ayat 82 surah Yasin dapat memakbulkan doa. Bahkan Ustaz sebut tadi berkaitan tentang bukan sekadar doa untuk anak yang nakal, tetapi dalam semua keadaan. Tapi bukan main suka hati je. Dia ada cara-cara tertentu seperti mana disebutkan oleh Ustaz Kazim Ilyas. Jadi kita nak ulas tentang isu ni. Pertama, orang Melayu adalah salah satu daripada banyaknya kelompok umat Islam yang sangat-sangat menggemari surah Yasin. Dan saya
Saya fikir ini adalah satu perkara yang bagus kerana kita telah melazimi satu surah daripada surah-surah Al-Quran. Tidak ada masalah dalam hal berkenaan. Pun begitu, sebahagian kita menganggap bahawa Yasin ini seolah-olah satu bentuk kuasa yang mempunyai keajaiban luar biasa. Keajaibannya di dalam memakbulkan doa-doa dan juga hajat. Bahkan hadis daif dan palsu berkaitan tentang kelebihan Yasin dipegang oleh orang Melayu dengan begitu kuat sekali. Antara yang paling popular dalam bab ni adalah Yasin lima quri'alah. Yasin memakbulkan hajat orang yang membacanya. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah mengatakan bahawa lafaz hadis ini tiada asal. Manakala Syekh Muhammad Amru Abdul Latif di dalam Hasyiah kitab Murawiyatu fil Mizan menyatakan bahawa batil, palsu, tiada asalnya daripada Nabi SAW. Jadi daripada sudut nas, tiada kelebihan Yasin melainkan ia setanding dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ia mempunyai ketinggian yang sama dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Nak bertawasul dengan Yasin juga tak ada masalah. Ia dianggap bertawasul dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Bacaan Al-Quran. Namun apa yang disebut oleh Ustaz Kazim Ilyas Hafizahullah mempunyai dua perkara penting yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah tajribah, iaitu dengan pengalamannya ayat ini dapat memustajabkan doa-doa beliau. Yang kedua, penetapan kaedah tertentu dalam membaca ayat Al-Quran supaya hasil tajribah itu dapat didapati dengan pasti. Dalam video tadi, Ustaz Kazim sebut, dia kata confirm. Jom kita semak. Isu yang pertama, tajribah. Tajribah ni ialah hasil pengalaman seseorang yang beramal dengan suatu amalan. Akhirnya, dia mendapati hasil demikian demi demikian. Macam tu jugalah dalam isu yang kita tengok tadi. Ustaz Kazim menyebutkan pengalaman dia mengamalkan doa selepas bacaan ayat 82 surah Yasin dengan cara-cara tertentu. Akhirnya doa itu, kata beliau, pasti akan dimakbulkan. Cuma dalam isu ni, masih ada lubang yang cukup besar yang perlu kita fikirkan. Iaitu mustajab doa seseorang adalah perkara ghaib. Bagaimana Ustaz Kazim boleh tahu bahawa dengan melakukan hal itu, doanya dimakbulkan? Sedangkan sebab makbulnya doa adalah perkara ghaib. Yang ia kekal sebagai perkara ghaib, ia kekal sebagai rahsia Allah sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah ada kunci-kunci perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahui tentang kunci-kunci berkenaan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Anda boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 59. Jika adalah manusia yang dapat mengetahui tentang perkara ghaib, mereka adalah Rasul yang Allah Ta'ala utuskan dan beritakan rahsia-rahsia itu secara khusus kepada Nabi-Nabi itu. Jika Allah tak bagi tahu kepada Nabi-Nabi itu, jika Allah tak bagi tahu kepada Rasul-Rasul itu, mereka sendiri pun tak tahu. Bahkan Allah tak maklumkan semua perkara ghaib kepada mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rusul. Allah yang paling tahu tentang perkara ghaib. Dia tak dedahkan perkara ghaib ni melainkan kepada orang yang dia redha daripada kalangan Rasul. Anda boleh rujuk dalam surah Jin ayat 26 hingga 27. Saya bukan Rasul, jadi saya tak tahu tentang perkara ghaib. Ustaz Kazim bukan Rasul, jadi dia juga tak tahu tentang perkara ghaib. Anda yang sedang menonton ini juga bukan Rasul dan anda juga tak tahu tentang perkara ghaib. Bahkan jin juga bukan Rasul, lalu mereka juga tidak mengetahui tentang perkara ghaib. Kita tak tahu apakah sebab Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Ada kemungkinan Allah Ta'ala kabulkan doa kita disebabkan perkara lain. Mungkin akibat daripada orang lain yang doa kepada kita. Orang lain tengok kita susah, lalu dia doa, ya Allah, lepaskanlah kesusahan saudaraku itu. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Atau disebabkan kita buat baik kepada ibu bapa kita, lalu Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Wallahu a'lam, ini perkara ghaib yang kita tak tahu. Jadi tak boleh kita kata hang buat amalan ni confirm dapat, melainkan ia diberitahu melalui jalan wahyu. Maka teguhlah kita dengan amalan sunnah dalam isu-isu doa yang makbul. Bukankah telah jelas dalam hadis-hadis daripada Nabi SAW dalam bab ni? Bukankah Nabi telah mengajarkan kepada kita doa-doa makbul tanpa kita perlu mereka cara ini, mereka bentuk itu dan ini? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berpesan, amalun qalilun fi sunnah khairun min amalin kathirin fi bid'ah. Amalan yang sedikit tetapi di dalam sunnah adalah lebih baik daripada amalan yang banyak
tetapi di dalam bid'ah. Anda boleh rujuk dalam kitab Ibn Battah di dalam Ibanah Al-Kubra. Kedua, mencipta satu bacaan doa yang diselangi dengan ayat Al-Quran, saya nampak begitu buruk. Saya fikir tak salah pun kalau Ustaz Kazim ajar orang untuk teruskan bacaan ayat 82 itu sehingga tamat, supaya tercapailah hak Al-Quran pada waktu ketika itu. Setelah itu, dia nak doa, silakan. Tak ada masalah, doalah. Moga-moga Allah Ta'ala makbulkan. Moga-moga ia termasuk dalam kategori tawassul dengan amalan soleh, iaitu membaca Al-Quran yang dibenarkan oleh agama. Saya yakin dan percaya, anda yang sedang menonton video ini dan anda yang menonton video Ustaz Kazim itu adalah orang yang mencari-cari jalan supaya doa dimakbulkan oleh Allah. Jika begitu, saya cadangkan anda untuk membaca sebuah buku berjudul Agar Doa Diperkenankan Tuhan. Buku ni ditulis oleh Cikgu Hairi Nonci. Buku ini mengumpulkan 21 rahsia doa mustajab daripada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bukan sekadar buku bacaan, tetapi ia lebih kepada buku panduan. Saya yakin tips-tips yang ada dalam buku ini sangat berguna dalam usaha kita mendapatkan doa yang mustajab daripada sumber-sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Pun begitu, saya senaraikan dua doa yang mustajab seperti mana yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih, supaya kita tahu apa yang diajar oleh Nabi. Tak payahlah lagi kita nak reka-reka satu perkara yang telah ditunjukkan jalannya oleh Nabi SAW. Pertama, doa Nabi Yunus AS ataupun dikenali dengan doa Zinnun. Nabi Muhammad SAW bersabda, Da'watu Zinnun إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Doa Zinnun ketika dia berada di dalam perut Hud. Hud ni apa? Mungkin ikan paus ataupun mungkin binatang yang lain tapi seumpama dengan ikan paus. Apa yang disebutkan oleh Zinnun? Dia sebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Aku ini termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim. Nabi SAW sebut, dia kata, tidak ada satu pun doa Muslim yang akan ditolak apabila membaca doa Zinnun ini. Hadis ini sahih, dirakwatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Yang kedua, Nabi SAW pernah mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, wahdaka la syarika lak, al-mannana badi'as samawati wal ard, dzal jalali wal ikram. Lantas Nabi bersabda, kamu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang cukup agung, yang apabila kamu berdoa dengannya, dia akan makbulkan doa kamu. Jika kamu minta apa-apa pun, Allah akan tunaikan permintaan kamu. Hadis ini juga hadis yang sahih, direkodkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab sunan dia. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.